Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alright. Jadi terima kasih dan tahniah kepada rakan-rakan dan peserta-peserta CDL hands-on kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan sesi kita, jadi marilah kita sama-sama mendengarkan snippets daripada Datuk Dr. Mehandar Singh yang juga merupakan panel MPPK kita. Okey, dipersilakan Datuk. Selamat petang dan selamat sejahtera. Terima kasih Puan Mimi untuk sesi pada petang ni, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada petang ni. Iaitu 3 hari bulan Februari, kita dah masuk bulan kedua dalam tahun 2023. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih hari ini ialah The Role of Alumni. The Role of Alumni ni, kita semua tahu kita telah belajar di sebuah sekolah, dan maka kita tidak akan lupa sekolah di mana kita telah belajar dan kita jadi alumni. Ada sekolah yang ada alumni-nya secara rasmi dan mereka menjalankan pelbagai aktiviti. Tapi ada sekolah yang mungkin ada alumni-nya tapi tidak begitu aktif. Saya berpeluang untuk kembali bertemu dengan anak murid saya pada minggu lepas, pada hari Sabtu, iaitu bersama dengan anak murid saya di Maktab Tentera Diraja, di mana saya pernah mengajar 2 kali, dan pelajar yang saya jumpa ni, mereka selalu dipanggil Putra, sebab itu berita OPA itu All Putra Association. Dan saya mengajar mereka pada tahun 1983. Zaman itu umur saya pun 23 tahun. And they were about 13 years old. Dan kali ini mereka meraihkan 40 tahun daripada masa mereka bermula sebagai pelajar Form 1 tingkatan 1 di Maktab Tentera Diraja. Dan saya jangka itu satu pengalaman yang cukup baik untuk saya sebagai seorang guru di Maktab Tentera Diraja. Dan saya mengajar di situ 2 kali. Sekali pada tahun 83-84 sebelum melanjutkan pengajian di universiti, dan sekali lagi pada tahun 90-91 sebelum saya teruskan kerjaya di IPG sebagai pensyarah. So twice saya bertugas di Maktab Tentera. Dan kini bila saya bertemu dengan alumni Maktab Tentera Diraja ni, pelajar saya, I find, of course, lepas 40 tahun, ada yang dah bersara, ada yang dah jadi datuk dan ada cucu dan sebagainya. But it's a great experience kerana kita tahu yang penting mereka menghargai zaman kita bertugas sebagai guru, sebagai pendidik mereka. So saya paparkan dalam slide yang pertama ni tadi, buku cenderahati mereka atau keluaran majalah mereka yang dikeluarkan oleh All Putra Association ini. Okey, kalau kita lihat next slide, inilah gambar-gambar bersama dengan siap di Maktab Tentera ni ada alumni park, khas untuk alumni. Dan ini mantan pelajar saya, bekas pelajar saya. Dan anda boleh lihat gambar. Bukan saya nak kongsi kerana nak projek hanya pengalaman di Maktab Tentera, di sekolah lain juga. Tapi ini yang terkini, dan sememangnya banyak peristiwa-peristiwa bersama dengan murid itu kita akan ingat daripada zaman tersebut. Dan pelajar yang sentiasa bersama saya, yang berdiri sebelah kanan saya, adalah seorang juruterbang, pilot, dan pernah bertugas dengan Maktab dengan Tentera Udara. Nama dia Azizi. Dan yang sebelah kiri sekali was my hockey goalkeeper, sekarang juruterbang dengan SIA di Singapura. So dalam kumpulan ni lebih kurang dari kumpulan 100 orang pelajar pada tahun 1983, ramai 15 orang jadi juruterbang, dan yang lain bertugas macam-macam. Peniaga pun ada. Falsafah saya dengan pelajar saya pada zaman itu, saya sentiasa katakan, since you have come to Maktab Tentera, yang penting ialah anda harus cemerlang dalam apa jua anda buat. Contohnya, kalau anda
menjadi seorang, even a car salesman, you become the best car salesman. Itu kepimpinan yang kita harapkan daripada pelajar kita. Dan perkara ini bukan kerana ini Maktab Tentera Diraja, kerana satu sekolah atau maktab yang premier. Alumni ini boleh menyerlah di mana-mana sekolah. Sumbangan daripada mana-mana murid itu boleh membawa satu faedah kepada institusi atau sekolah di mana beliau belajar dahulu. Next slide, please. So, alumni ini dengan sekolah ini ada kapasiti untuk bekerjasama. Kerana kerjasama ini akan membawa manfaat kepada kedua-dua pihak. Kepakaran bekas pelajar dapat digunakan oleh pihak sekolah dan boleh beri sumbangan kepada murid yang sedia ada di sekolah. Dan juga boleh memberi sumbangan kepada pelajar yang sedia ada di sekolah dengan pelbagai cara. Pelbagai cara, hanya kepandaian pihak sekolah semasa bagaimana nak mengundang dan mendapatkan yang terbaik daripada pelajar lepasan sekolah tersebut, alumni-nya. Ingat, alumni adalah satu sumber yang valuable, yang boleh membawa satu kesan yang terbaik untuk sekolah semasa. Kita terpaksa keluar daripada kepompong atau kita tu, daripada dunia kita semasa ni, untuk melibatkan alumni kita dalam sekolah kita in a multitude of ways, dengan pelbagai cara. Next slide, please. Biasanya kita jemput pelajar lepasan sekolah kita, alumni kita, untuk memberi ceramah pada murid semasa. Ada yang datang untuk menjadi jurulatih kepada murid semasa dalam sukan dan sebagainya. Ada yang beri sumbangan ikhlas dalam bentuk wang, atau ada yang memberi sumbangan dalam bentuk harta benda kepada pihak sekolah. Ada sekolah-sekolah yang hebat di mana bekas pelajar mereka sampai boleh kutip duit untuk buat bangunan baru. Kita tidak boleh letak rendah sumbangan yang boleh diberi oleh alumni sesebuah sekolah itu. Tapi kita harus terbuka dengan adanya syarat-syarat dan sebagainya. Tapi sumbangan itu kita perlulah menggalakkan. Dan ke arah depan, saya pernah selalu tunjukkan, we have school leaders, we have system leaders, dan kita ada stakeholder leadership. Stakeholder leadership ini termasuklah alumni kita. Dan banyak perkara yang lain, saya hanya beri 3 contoh di sini. Tapi sumbangan boleh dibuat dalam pelbagai cara oleh bekas pelajar sekolah atau institusi yang berkaitan. Next slide, please. Ini kita tidak boleh hilang identiti kita dengan sekolah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, dalam pembentangan saya minggu lepas atau minggu sebelum tu, saya sebut seorang pensyarah saya, dia sebut pensyarah daripada University of Houston dulu. Saya masih ingat nama beliau, Profesor Thomas Halbert. Dia kata, education is all about good feelings. So, saya kata, what do you mean by that, Profesor Halbert? He said, kalau murid dapat inspirasi, dapat perasaan yang baik masa berada di sekolah, mereka akan ingat zaman persekolahan sampai dah tua pun. Dan perkara yang sama saya lihat dalam anak murid saya yang sekarang dah dalam umur 50-an. Walaupun ada pelajar yang saya jumpa selepas hampir 40 tahun, and kita ada satu pemahaman, satu keakraban, ya, walaupun sebagai guru dan juga murid, dan juga di antara murid itu sendiri. So students never forget their schools, they never forget their teachers, and they also do not forget their school friends. Dia, walaupun mereka datang ke sekolah, macam saya ambil contoh di sini, saya ambil Maktab Tentera lah. Mereka datang daripada seluruh pelosok negara. They were strangers. Dan akhirnya, saya setiap semester akan jumpa dengan ibu bapa, dan mereka dapati bahawa pelajar yang belajar di asrama ni kadang-kadang
lepas beberapa tahun dia berada di asrama, mereka sangat rapat dengan rakan yang belajar bersama mereka. Because they spend more time in school than at home, especially sekolah prasarama penuh. So ingat, alumni ni is a rich resource for all schools. Dan kalau sebagai orang muda, anda menghadiri sekolah, perkara identiti itu akan terbenam dalam DNA kita. Sukar kita nak cari pelajar atau orang dewasa yang tidak rasa megah tentang sekolah beliau. Walaupun sekolah itu ada di kawasan pedalaman. We will never forget. So remember, it doesn't matter sekolah, whether you are MCKK ke, Tunku Kursia ke, atau SMK Maglembu ke di Perak, it doesn't matter. It's how you value your school. How can you give back to your school? Dan pihak sekolah harus ada polisi terbuka untuk dapat bantuan untuk, and they can be very inspiring for current students bila mereka tahu bahawa alumni sekolah tersebut telah mencapai satu martabat yang amat terpuji. Dan remember, students have the potential to give back. Dalam apa jua cara pun. Pada tahun 2009 bila sekolah Ulu Lubai, kalau tak salah saya, daripada Sabah, sekolah itu dapat anugerah Commonwealth Good Practice Award kerana ramai bekas pelajar dan ibu bapa memberi sumbangan terhadap sekolah itu, walaupun mereka datang daripada sosioekonomik status yang bukan begitu tinggi, tapi sumbangan mereka untuk sekolah adalah dengan landscaping yang terbaik dan sebagainya. There are many ways that you can give back to the school. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda adalah guru atau anda pemimpin di sekolah, bukalah peluang untuk menjalinkan satu keakraban yang baik dengan alumni sekolah. Kalau belum mula, harus dimulakan, dan jangan lupa legacy sekolah itu akan terjelma. Dan legacy itu penting kerana ia jadi ingatan bersama di antara murid semasa dan murid yang setelah alumni daripada sekolah itu. Dan jangan lupa guru dan pihak kepimpinan sekolah. It becomes a rich alumni. So tuan-tuan dan puan-puan, tubuhkanlah satu jawatan kuasa kecil, atau mungkin dah ada pun, atau seorang guru yang boleh memakinkan peranan alumni sekolah. Itu saja daripada saya pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bergerak ke slide saya yang terakhir, dan seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, saya akan bacakan kata hikmah yang saya selalu utarakan, iaitu buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training wheels of the mind, dan kita jangan lupa ilmu boleh datang daripada pelbagai sumber, maupun daripada internet, daripada buku, daripada makalah, majalah, ataupun sembang profesional dengan rakan-rakan kita. Dan jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Datuk Dr. Mahendra. Memang sangat saya pun terasa terinspirasi juga kan. Dekat sekolah kita ni kadang-kadang kita memang buat, tapi mungkin kita tak hidupkan budaya alumni tu. Okey, jadi seperti yang saya dapat dekat sini, kerjasama dekat sekolah bukan saja dengan PIBG je kita baik, tapi kita panggil semula alumni kita, yang manalah kita boleh macam kita menghidupkan semula budaya alumni menyumbang bakti kepada sekolah. Dengan itulah baru kita rasa sekolah tu kepunyaan kita, legasi kita, jadi ada lebih rasa bertanggungjawablah dengan sekolah. Saya nak tambah sikit, betul doktor kata, Datuk kata daripada selain daripada sumbangan duit, kita juga boleh bagi sumbangan kepakaran. Contohnya alumni dah ada jadi jurutera, boleh tolong ajar robotik dekat sekolah kan, dan juga memberikan ceramah-ceramah motivasi. Okey, dan juga baru-baru tahun lepas, tahun 2022 pernah keluar berita alumni sekolah dekat Langat tu banjir. Dia datang menyumbang tenaga pun. Nah, dari segi sumbangan lah kan, sumbangan tenaga pun sumbangan juga kan. Jadi
Ya. Jadi dengan itulah memang saya rasa sangat sesuai dengan sangat seronok saya dengar snippet pada hari ini. Okay. Cikgu Mimi, memang saya rasa semua yang hadir hari ini tahu tentang alumni. Hanya bagaimana saya suka apa istilah yang Cikgu Mimi gunakan, bakti ya. Bakti Menyumbang terhadap bakti. sekolah itu mula dari mana mereka, di mana mereka pernah belajar itu sangat. Dan saya suka contoh yang Cikgu Mimi beri itu. Masa banjir pun sumbangan macam itu pun memang sesuai. Ya. Apa jua pun datang ke sekolah buat landscaping, tanam bunga pun itu pun satu Ya sumbangan. betul. Ya, it Ya doesn't matter. sebab kebanyakan alumni ni pun daripada sekolah apa macam pelajar tu daripada kampung dia. Dia akan balik ke kampung dan why not pergi sekolah kan, tengoklah sekali sekala. Jadi kita sebagai cikgu saya pun rasalah teruja nak cuba apa hidupkan budaya alumni ni lah dekat sekolah saya juga. Terima kasih Dr. Datuk ya. Thank you. Okey, jadi slide dah ready ya. Jadi kita mulakanlah kita punya sesi CDL hands-on online session. Kita dah masuk ke siri ke-76. Okey. Dan jadi hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Aina dengan tajuknya adalah Jom bina Google Site. Dan saya pun perasan muka saya ada dekat situ. Tadi tak ada, sekarang dah ada. Sama macam tu kan. Alright, jadi next slide please. Okey, seperti biasa, ini adalah objektif kita. Okey, saya ulang sebab saya rasa mesti ada juga peserta yang baru dan juga peserta lama. Kita ulang semulalah. Objektif kita untuk CDL ini adalah connecting dots learning, iaitu kita berkongsi ilmu dan kemahiran. Okey, kita membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan dan membina jalinan dan jaringan berterusan. Jadi kita sama-sama berjalin dengan CDL ini ya. Okey, next slide. Okey, apa yang kita boleh ulang lagi sekali adalah peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan ahli CDL. Kalau tak daftar tak apa, cuma kalau kita daftar, kita punya email tu dia akan masuk. Maksudnya dia akan bagi notification yang mana rakaman telah sedia untuk ditengok. Jadi terus ada dah email. Jadi kita senang nak tengok balik lah. Dan semua reminder akan datang dekat email kita dan pendaftaran ini adalah percuma ya. Okay, peserta akan mendapat jemputan melalui email disertakan semasa mendaftar dan sesi perkongsian berlangsung setiap hari Jumaat. Ya, setiap hari Jumaat kita akan ada CDL tetap berpencen insyaAllah selama 1 jam setengah, iaitu bermula daripada pukul 3 petang hingga ke 4:30 petang. Dengan perkongsian secara hands-on dan sijil disediakan menerusi pautan yang diberikan di akhir sesi nanti. Okey, jadi saya harap cikgu-cikgu tunggulah di hujung sesi kita akan bagi link. Okay, next slide. Okey, jadi ini sesi pengenalan sedikit. Okey, nampak kat situ cikgu yang cantik manis comel kat situ, nama dia Cikgu Noraina Mazlan, dia cikgu sains daripada SMK Tunku Putra Batu Pahat Johor JDT. Okey, jadi sumbangan dia yang paling banyak sebenarnya tak tersebut tapi kita sebut sikit-sikit ada kat sini, cikgu boleh baca. Dia merupakan duta guru kohort 1. Okay, dan juga JU5 PPD Batu Pahat. Okay, bukan calang-calang ya, Cikgu Q, pegawai teknikal STEM, okay, Hakim STEM, mentor program, banyak semuanya berkenaan dengan STEM. Dan baru ni dia memenangi anugerah-anugerah kalau kita tengok dekat bawah tu kan. Macam-macam anugerah ada kat situ, tak tersebut. Okay, iaitu anugerah emas pertandingan Digital Innovation Competition 2022, anugerah guru aktif kreatif. Sebab itulah dia bawa hari ni tajuk Google Site sebab dia pun nak tunjuk sikit macam mana dia menjadi kreatif dengan Google Site tu. Okay, nanti Cikgu Aina akan tunjukkan sikit lah. Dan dia juga merupakan anugerah Guru Ikon SDG 2021. Jadi saya rasa teruskanlah kepada Cikgu Noraina dan banyak lagi dia akan share dengan kita pada hari ini. Dan cikgu-cikgu bolehlah share link tadi kepada anak murid cikgu juga sebab Google Site ni bukannya untuk kita sahaja dan sesuai macam blog kan, pelajar-pelajar akan boleh buat blog diorang sendiri. Selebihnya biar Cikgu Aina lah cerita. Okey, jadi dipersilakan Cikgu Noraina. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam muafakat, salam pendidikan digital, salam semua sekali lah.
Okey. Terima kasih Cikgu Mimi yang awesome. Ni partner saya dalam PDG biasa dan selalu. Okey, kebetulan dia free hari ni jadi dapatlah kita jemput dia jadi moderator kita hari ni. Okey, so saya Cikgu Aina, saya mengajar di Batu Pahat, Johor. Okey, hari ni kita akan belajar tentang Google Site. Google Site ni sebenarnya dia adalah macam satu platform mudah untuk kita bina web. Mungkin cikgu-cikgu pernah dengar blog kan? Dulu ada kan? Siapa yang ada pernah ada blog? Okey. Tapi sebelum kita mula, jom kita pergi berkenalan dululah. Lambat pula slide ni. Sekejap ya. Okey. Sebenarnya saya dalam CDL ni, saya dah buat perkongsian hari ni adalah perkongsian yang keempat dah. Okay. Yang pertama siri yang ke-10 saya buat perkongsian tentang Canva. Yang kedua saya buat perkongsian tentang inquiry menggunakan Kit Inspector Gadget iaitu inovasi saya. Dan yang ketiga saya terangkan buat perkongsian macam mana kita nak buat produk kita menggunakan engineering design process. Dan hari ini kita nak santai-santai, kita buat hands on online, kita bina Google Site. Okay. So jom kita sesi ramah mesra lah dulu. Okay, jadi untuk semua rakan-rakan yang hadir hari ini, terima kasih saya ucapkan tahniah, terima kasih juga sebab meluangkan masa untuk petang ni, petang Jumaat. Okay, jadi saya nak tanya cikgu boleh nyatakan cikgu daripada sekolah ke, daripada institusi ke, jabatan ke, mengajar subjek apa atau jawatan apa dan apa yang rakan-rakan CDL hari ini yang nak belajar tentang Google Site hari ini. Sebenarnya dalam ni pun ada anak-anak murid ni. Kita dah jemput. Saya dah syaratkan anak murid mesti join hari ni. Ini untuk pembelajaran sesi tahun yang penggal yang baru ni lah. Ni ada yang nakal ni, conteng-conteng ni. Saya punya slide. Okey, kita nak tulis kejap. Saya akan share kat mana cikgu nak share jawab soalan ni. Mentimeter jap. Hari ni internet slow sikit. Lambat pula ni. Sekejap ya. Saya sharekan link Mentimeter untuk ambil tu Cikgu Nuraina padamkan conteng-conteng tu. Baik, Ni boleh. murid nakal. Macam tak boleh, yang conteng je boleh padam rasanya. Oh. Okay, saya dah share link untuk semua rakan-rakan boleh kenalkan dirilah. Dan boleh nyatakan juga apa yang semua rakan-rakan nak belajar hari ini sebenarnya. Dari mana, nama siapa, sekolah mana. Link untuk jawab tu ada dekat bahagian chat ya. Hai Cikgu Sasi Kala. Hai Cikgu Abizan. Cikgu Haslina. Ramai ni. Daripada Sarawak pun ada. Terima kasih. Daripada Brunei pun ada. Terima kasih. Jauh dah CDL dikenali. Cikgu Miu. Okay, teruskan. Kita berkenalan, kita tengok sampai mana. Cikgu Suzila, apa kegunaan Google Site? Lepas ni kita akan, saya akan cuba kongsikan apa kegunaan Google Site ni sebenarnya. Kenapa cikgu boleh guna dan juga murid-murid kita pun boleh belajar juga. Okay, Cikgu Roslinda dari Batu Pahat. Hai, kita sama.
Cikgu Humaira daripada Tungku Putra. Ni Cikgu Humaira ni. Hai. Jom. Nak buat satu tempat, Cikgu Syarul kata nak buat satu tempat untuk simpan semua bahan atas talian secara teratur. Nanti saya kongsikan ya. Ada pelajar saya, Lim Fambing. Tahniah Lim Fambing. Okey. Seterusnya, okey, cikgu-cikgu semua rakan-rakan boleh jawab lagi, boleh teruskan lagi. Okey, soalan seterusnya. Pernahkah anda semua, kawan-kawan semua, okey, hari ini pernah mempunyai ataupun bina Google Site sendiri? Jadi kalau pernah tu mungkin boleh bantu saya hari ini. Hari ini kita nak belajar asas, okey, Google Site secara asasnya lah. Pernah tak rakan-rakan mempunyai Google Site sendiri? Ataupun pernah ada blog? Namanya yang jawab tak pernah. Okey, tak apa. Hari ni saya pasti kawan-kawan semua mesti boleh buat Google Site sendiri. Senang je. InsyaAllah boleh. Okey. Sebenarnya saya belajar Google Site ni pun saya godek-godek sendiri. Okey. Cuba-cuba. Cuba-cuba sendiri. Try and error. Jadi saya kongsikanlah dengan kawan-kawan. Jadi kalau kawan yang ada, mungkin boleh bantu saya jelaskan ke, terangkan ke. Kalau ada kawan-kawan yang lain yang tanya, boleh ingatkan juga ke saya. Mungkin ada juga part yang sebenarnya saya tak pernah cuba dan tak tahu dalam Google Site ni. Sebenarnya dia ada banyak feature dalam tu. Okay. So nanti kita kongsi sama-sama lah sebab hari ni memang nama pun perkongsian. So kita akan berkongsi ilmu mana-mana kawan yang ada. Okay, saya akan kongsikan perkara asas untuk membina Google Site. Okay, pernah tapi dah berabuk sama kita sama. Sebenarnya sama. Saya buat setengah tahun yang tahun lepas, sekarang berbuka sebab nak terangkan ni. Okay. Nanti saya akan tunjukkan Google Site saya. Saya akan bawa tour to Google Site saya. Okay? Jalan-jalan di Google Site. Okay, ada lagi yang rakan-rakan nak share jawapan? Pernah ada yang belum pernah? Perkataan yang paling besar tu itu adalah jawapan yang paling ramai. Perkataan yang kecil tu jawapan yang paling sikit lah sebenarnya. Suka guna Mentimeter ni sebab dia punya word cloud dia ni warna-warni. Seronok berbanding dengan Slido dia tak ada warna-warni. Okay. Mentimeter ni warna-warni. Cuma yang free dia kita boleh buat 2 soalan je. Maksudnya 2 slide je lah. Okay. Rasa semua kawan-kawan pun dah biasa dah tahu kan Mentimeter ni kan. Sepanjang kita PDPR yang lepas PKP. Okay. So seterusnya kita dah 3 minit di sini. Saya akan tunjukkan slide yang seterusnya. Okey. Saya sedikit batuk masa cuti tahun baru Cina tu, anak-anak saya tak sihat. Jadi jangkit last kali mak dia lah. Mak dia yang tak sihat. Sampai sekarang mak dia yang belum baik lagi. Okey. Jadi saya akan terangkan perjalanan kita hari ini daripada pukul 3 sampai 4.30 nanti apa yang kita akan lalui. Yang pertama, pengenalan. Saya akan perkenalkan apa itu Google Site. Yang kedua, objektif. Apa objektif kita belajar hari ini? Okey, sesi hands-on online hari ini. Yang ketiga, kita akan buat tutorial hands-on secara online.
Okay, jadi kawan-kawan yang mana ada depan laptop ke, bolehlah siap sedia buka laptop. Kita buat sama-sama. Kalau ada soalan masa tu yang kawan-kawan rasa tak tahu, tak faham, boleh terus tanya dekat chat ataupun boleh je on mic. Jangan malu, jangan segan. Saya ada, Cikgu Mimi pun ada. Cikgu Mimi pun dia ada Google Site. Sebab tu ajak dia jadi sama-sama hari ni. Sebab kalau saya tak dapat jawab, dia jawab. Okey. Jadi seterusnya, jom kita tengok. Apa tu Google Site? Google Site adalah satu aplikasi yang disediakan percuma kepada pengguna Google. Adakah anda pengguna Google? Semestinya kan. Mr. Google ni sangat famous, jadi memang dia bagi percuma je aplikasi ni. Dan dia adalah web based, Google Docs Editor Suite lah. Dan dia adalah sebuah platform yang mana disediakan platform ni untuk kita bina laman web sendiri secara asas, mudah. Tak adalah fancy-fancy canggih-manggih tu yang kena bayar, tak. Tapi ni secara asas yang kita boleh manfaatkannya dengan pelbagai cara mengikut kreativiti masing-masing. Dan itu ikon dia lah, kalau nak kenal. Jadi apa kegunaan bina Google Site ni? Yang pertama, kita bina laman web sendiri. Laman web sendiri ni contoh Google Site saya lah, saya ambil gambar ni. Google Site saya. Nanti saya terangkan apa yang ada dalam Google Site saya. Yang kedua untuk pembelajaran. Ini sangat bermanfaat untuk cikgu dan juga murid-murid di sekolah. Pembelajaran kita letakkan satu Google Site untuk subjek tersebut. Contohnya macam saya ajar sains tingkatan 2 je dalam tu. So kita banyakkan apa sahaja dalam tu, nota, latihan, video secara online ataupun aktiviti, video YouTube. So kita boleh masukkan dalam Google Site. Dan kita boleh jadikan juga one stop center sebagai pusat informasi dan bahan maklumat program. Ni contoh saya ambil gambar Google Site bagi Delima PPD Batu Pahat. Sebab saya JU Delima PPD Batu Pahat kan. Kita promote lah. Mungkin banyak lagi kegunaan Google Site yang mana kawan-kawan yang cikgu saya memang sentiasa yakin cikgu kita sangat kreatif. Lebih-lebih lagi bila kita menghadapi masalah, kita akan kreatif, memaksa otak kita untuk jadi kreatif menyelesaikan masalah. So seterusnya, objektif hari ini ialah kita akan bina tapak Google Site. Kemudian kita akan isi maklumat dalam Google Site menggunakan aplikasi Google yang pelbagai dan dengan widget. Dan kita akan buat tetapan muka surat dan sub muka surat. Dalam bahasa Inggerisnya pages lah. Dalam satu laman web kita ada page dia kan. Kita akan buat tu dan kita akan buat tetapan perkongsian. Last sekali bila Google Site kita dah siap, saya akan tunjukkan macam mana kita nak terbitkan Google Site yang telah siap. Maksudnya kita publish Google Site kita. Dah ready dah kawan-kawan? Boleh ajak lagi kawan-kawan yang lain, rakan-rakan guru, pelajar-pelajar, boleh untuk jadikan satu inovasi ke apa ke pun boleh. Boleh ajak share link Zoom ni, untuk mereka join hari ini. Jangan terlepas lah. Jom kita bina Google Site. Macam mana kita nak mulakan Google Site ni? Kita boleh mula daripada kita punya drive, Google Drive kita. Contoh ni adalah Google Drive saya. Pada bahagian Google Drive, kawan-kawan akan nampak kataan new kat sini. Adakah saya sangat laju? Kalau laju boleh stopkan saya cakap. Saya nak tanya, Ya. Drive ni guna email biasa ataupun email Delima? Email biasa pun boleh, email personal kita boleh, email Delima pun boleh. MOE kita. Yang ni drive saya ni saya guna MOE saya lah. Jadi sebenarnya site ni boleh dapat daripada kita guna email, kita sign in guna email personal, email biasa ataupun kita boleh guna MOE. Saya nak tanya lagi, kalau email Delima, adakah orang yang nak tengok site kita tu boleh tengok kalau dia guna email biasa? Boleh. Ni pelajar yang cerdik ni. Sebenarnya nanti bila kita dah share site tu, kita boleh tetapkan untuk public
dan juga ataupun untuk rakan MUIE saja. Sama macam kita share untuk Google Form. Okey, baik-baik. Terima kasih. Sama. Okey, so kita tekan new. Daripada situ kita boleh nampak yang akan dipaparkan yang aplikasi Google yang glamour ni lah, favorite ni ada 4 ni kan. Dan kita tekan more, kat sini kita akan nampak Google Site. So jadi cikgu boleh tekan Google Site dekat sini. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan Google Site saya. Saya janjikan saya nak share buat tour Google Site saya kan. Okey, ini Google Site saya. Sekejap saya buat preview. Okey, ni Google Site saya. Apa motif saya buat Google Site saya ni? Saya jadikan dia sebagai tempat simpan evidence saya, sijil-sijil ataupun maklumat apa saja aktiviti, program ataupun projek yang saya buat lah. Okey, termasuklah juga subjek-subjek yang saya mengajar, yang saya sediakan slide presentation ataupun modul, saya akan share pada Google Site saya. Tapi Google Site saya ni belum sepenuhnya pun siap. Macam tadi saya cakap, dah lama buat, berabuk kan, macam cikgu tu cakap kan tadi. Samalah, saya pun sama. Okey, jadi ini adalah paparan Google Site saya. Okay, so kita ada counter hits. Bila dia masuk je dia akan kira lah berapa ni. Okay, dan background banner ni saya custom sendiri buat dekat Canva. Dan saya ada buku pelawat, so maksudnya pelawat boleh daftar, nyatakan nama apa semua dan komen lah untuk tambah baik Google Site. Okay, kemudian pada homepage tu, tadi tu homepage dan ini profil saya masukkan profil saya dan juga pencapaian sijil-sijil saya lah. Okey, sijil saya ni apa sumbangan saya dan juga kat sinilah sebenarnya saya jadikan dia tempat simpanan evidence saya. So kalau ada pihak KPM ke pihak luar untuk nak tahu apa profil saya, apa evidence saya bagi link je. Link Google Site saya. Ni saya masukkan lah. Ya. Ada orang nak link Cikgu Aina punya Google Site tu. Dia nanti dia nak explore. Boleh. Nanti saya sharekan. Atau Cikgu Aina boleh paste lah dekat Okey. chat. Kejap ya. Saya sharekan. Saya cari link saya. Sebab saya dah shortkan dia punya apa tu link. Ya. Okey, saya letak dekat chat Okey. Okey, so saya letakkan sijil-sijil saya kalau yang mana dalam bentuk PDF tu kita crop lah. Macam biasa kita screenshot, crop, tapi banyak kerja lah bila nak bentukkan dalam bentuk image kan. Ni contoh-contoh sijil-sijil yang saya masukkan. Yang saya tulis under construction tu, itu saya create dekat design dekat Canva, buatlah under construction, masukkan je lah dalam ni. So ni masukkan image lah. Image under construction. Sebenarnya kenapa under construction ni, sebenarnya tak sempat lagi, banyak lagi sijil yang belum sempat nak dimasukkan. Okey, selain tu ni sains tingkatan 2 saya masukkan di SKP, saya masukkan modul ataupun slide yang saya buat untuk PDPC saya. Okey, jadi boleh share pada anak murid kita kalau dia nak dapatkan sumber PDPC kita itulah slide kita. Okey, dan ini SDG, ini adalah program yang mana saya jadi mentor untuk kelestarian menggunakan ICT. Okey, ni pun saya pun tak sempat lagi masukkan sijil-sijil menti-menti saya. Dia orang dapat emas dan silver untuk pertandingan antarabangsa.
Okey, dan ni STEM berkenaan apa saja aktiviti STEM yang saya bawa untuk anak murid saya. Ni contoh-contohlah. Sebenarnya sebagai simpanan sebenarnya. Kita nak simpan laporan bergambar kita dan juga aktiviti kita dalam ni. Salah satu option lah sebenarnya. Kita simpan kita punya aktiviti keberhasilan anak murid kita kan. Ni contoh STEM. Ni pelajar STEM saya tahun ni ya, tahun lepas. Okey, 3 orang ni pasukan STEM ni saya dapat bawa ke peringkat sampai peringkat kebangsaan Johan. Dan tahun ni dalam persiapan untuk ke antarabangsa Bali, Indonesia. Okey, dan ni IBSE saya pun salah seorang JU IBSE untuk peringkat daerah. Okey, jadi saya sediakan juga slide apa tu IBSE dan aktiviti-aktiviti IBSE. Jadi cikgu-cikgu semua sebenarnya kegunaan Google Site ni sangat banyak. Ikut kreativiti cikgu-cikgu lah nak buat macam mana. Untuk storytelling ke, bahagian bahasa ke kan. Untuk apa sajalah, untuk pertandingan pun boleh. Nanti saya akan tunjukkan, saya buat dummy untuk pertandingan Carnival STEM contohnya. Dan YouTube, cikgu-cikgu mesti ada YouTube masing-masing kan. Kalau ada, cikgu masukkanlah. Dan banner ni, banner ni memang saya create dekat Canva. So saya masukkan dalam Google Site. Ni, okey, ni YouTube saya lah, saya masukkan, so link dalam ni. Dan last sekali, okey, ni studio PGTV. Studio PGTV ni adalah studio di sekolah saya lah, dan saya sebagai ketuanya saja masukkan ni untuk laporan-laporan bergambar saya, apa aktiviti yang kita dah buat. Ni baru sikit sebenarnya, banyak lagi seperti yang saya cakap tadi sebenarnya dah berabu. Okey, jadi tanpa buang masa kita mulakan, kita buat Google Site. Ini contoh Google Site dummy yang saya dah sediakan untuk program hari ini, untuk sharing saya. Jadi macam mana kita nak masukkan bina tapak Google Site ni dulu. Okey, ini contoh kita buat Google Site, laman web untuk sebuah pertandingan. Jadi kita sharekan site ni, laman web ni untuk kepada murid-murid kita dan juga semualah terbuka. Kalau pertandingan tu kita nak buka untuk pada semua kan, kita boleh share, senang. Jadi maklumat pertandingan, pendaftaran, syarat pertandingan, konsep pertandingan, semua ada dalam satu laman web. Ni satu laman web mudah lah yang memudahkan kita dekat tempat kerja kita kan. Okey, begitu juga untuk pelajar boleh buat Google Site untuk pembelajaran masing-masing. Okey, kita boleh bagi task pada pelajar. Diorang buat nota untuk setiap subjek tu kan. Kita satu bab tu dia buat nota untuk dalam ni. So jadi dia akan share sesama kawan-kawan. Itu plan saya sebenarnya lah yang akan datang untuk anak murid. Okey. Tanpa membuang masa, kita buat Google Site tapak site yang baru, dah 3.30, tinggal lagi 1 jam. Okey, kita tekan new dan kita tekan Google Site. Ini satu cara untuk kita dapatkan Google Site. Okey, untuk kita masuk Google Site dan dia terus macam ni lah. Ada lagi satu cara, cikgu, iaitu di bahagian Google ni. Okey. So kalau kita nampak ada kotak-kotak, ada 4 ke 3 kotak ni. Okey, bahagian sini tak ada ikon Google Site kan. So more from Google pun boleh juga. Kalau nak senang lagi pun kita boleh type je kat situ Google Site dan kita kena sign in lah. Okey. Cari Google Site icon, masuk sini. Ini pun boleh. Dia ada 2-3 cara lah. Ataupun dekat Google tadi kita type je Google Site. So kita klik dekat situ, masuk sign in. Kena sign in guna email, sama ada email personal ataupun email MOE. Tapi saya sarankan email MOE lah, senang. Okay, sebab banyak. Dan bila kita masuk macam ini, kita pilih icon site macam ni. Kalau cikgu masuk link Google Site tu pun, dia akan paparkan macam ni. Dia dah ada template sebenarnya. Yang mana memudahkan kita tinggal tukar je apa nama-nama site kita. Okey. So ini dia dah ada template yang dia dah sediakan. Yang bawah ni
ni adalah site yang kita buat ataupun site yang share kepada kita, yang kawan share pada kita. Maksudnya kita part of member pembina Google Site. Macam ni program Duta Guru, saya salah satu yang kena share maklumat saya dalam laman web program Duta Guru Batu Pahat lah, daerah Batu Pahat. Ni shop Niaga 5, saya pun salah seorang lah kena share dan edit dalam tu. Okey. Jadi kalau kita nak mulakan dengan secara blank, template blank, kita tekanlah template blank. Kalau nak template yang sedia ada, kawan-kawan boleh klik je template yang sedia ada. Okey. So get ready. Macam mana kita nak mulakan? Pertama sekali, ini adalah bahagian title. Okey, apa nama website kita? Nama kita punya Google Site dekat sinilah, title yang paling besar ni. Okey, ataupun kawan-kawan boleh tulis kat sini, type kat sini. Okey, jadi contoh kita nak buat carnival stamp. Contoh saya tak berani nak subjek lain sebab saya bukan bidang tu kan salah sebut pula, takut pula saya. Okey, so saya buat carnival stamp. Contoh carnival stamp SMK Tunku Putra. Kawan-kawan buatlah nama sekolah kawan-kawan ataupun pertandingan kawan-kawan yang rasa kawan-kawan nak buat. Kat sini kita boleh tukar font. Okey, jenis font kita boleh tukar, ada banyak more font, kita boleh banyak ada tekan kat sini. Pilih je, ada banyak. Okey. Dan kita boleh tukar size dan kita boleh tukar warna. Warna font pun kita boleh tukar. Okey, so warna kuning. Saya kenapa suka warna kuning? Sebab warna kuning ni menarik. Okey. Jadi dekat sini site ni pun samalah. Apa nama dia? Carnival Stamp SMK Tunku Putra. Okey. So, dia dah tulis kat sini apa nama site kita. Okay, Carnival Stamp. Contoh kita nak buat untuk site pertandingan kan. Okey, pertandingan stamp. Kita boleh juga letak logo. Kalau cikgu-cikgu dah ada logo, boleh masukkan logo sekolah ke, logo pertandingan ke. Okey, tekan logo dan tekan upload. Upload ni maksudnya daripada kita punya device. Okey, so dia akan ambil, kita upload gambar daripada device kita, laptop lah. Okey, macam saya memang dah ada logo Carnival Stamp. Ni pun logo Carnival Stamp saya buat dekat Canva. Semuanya Canva cikgu. Kan free kan kita sebab kita guna MOE. So kita upload je. Kan dah ada. See? Siap. Okey. So kita dah ada logo kita punya pertandingan, cikgu-cikgu boleh masukkan. Okey, sebelum cikgu nak buat ni pun cikgu dah boleh lah, mungkin ada member yang lain, ada jawatankuasa yang lain tukang buat logo. Okey, siapkan, masukkan je dalam kita punya Google Site. Okey, bila sampai sini, ini adalah kita namakan dia header. Kita boleh tukar header kita dalam bentuk large banner. Yang ni banner je. Kalau large dia besar lah. Tada. Okey, besar. Ataupun title only. Cikgu-cikgu tak suka. Kawan-kawan semua tak suka ada background belakang ni. Tak suka, title je. Okey, boleh. Okey, ikutlah kehendak dan kreativiti masing-masing. Okey. Banner ni pula kawan-kawan boleh tukar belakang dia. Okey. So contoh upload, saya nak letak carnival juga belakang dia. Jadi kita masukkanlah gambar ataupun image yang kawan-kawan rasa kawan-kawan dah sediakan. Okey, so boleh masukkan letak. So dia akan jadi banner untuk kita punya header ni lah. Okey, bahagian sini kita boleh tukarkan tema untuk kita punya site ni. Okey, kat sini ada theme kat sini. Saya lupa nak terangkan. Pada bahagian sebelah kanan kawan-kawan, okey, kita ada insert. Insert ni kita nak letakkan elemen-elemen apa yang ada dalam page, setiap page. Okey, so dia ada teks, ada image, ada embed. Embed ni saya akan ajar macam mana kita nak gunakan embed ni. Okey, kan kita ada drive, maksudnya boleh link dengan Google Drive kita. Dan dia adakan template-template untuk image dan teks.
Dan selain tu ada image carousel, ada button, ada divider, ada spacer. Nanti saya akan tunjuk satu persatu. Okey, ada YouTube. So maksudnya kita boleh linkkan masukkan YouTube kita dalam kita punya page. Calendar, map, dokumen, ini semua adalah aplikasi-aplikasi Google yang mana kita boleh masukkan juga dalam Google Site kita. Okey. Pages pula adalah untuk tapak kita buat muka surat. Macam tadi saya kata guna muka surat kan. So dalam bahasa Inggeris ni pages. Jadi kita ada pages, kita boleh add pages, new pages kat sini, tekan tambah ni. Kat bawah sekali ada lambang tambah. So new page. Kat sini saya akan ajar tambah new page dan sub page, maksudnya sub muka surat. Dalam muka surat tu ada muka surat kecil lagi, sub anak-anak dia. Okey. Dan ini adalah tema untuk seluruh Google Site kita. Jadi kita boleh pilih kat bawah ni lah, dia dah sediakan. Okey, simple ataupun Aristotle ataupun diplomat. Okey. Kalau saya suka saya pilih simple ni dululah. Dan kita boleh pilih warna apa. Saya pilih warna purple lah. Okey. So dah jadi macam ini, kita dah siapkan kita punya header. Okey, kita dah siapkan tajuk semua dan sekarang kita nak masukkan maklumat dalam page yang pertama. Page yang pertama ni kita anggap dia sebagai home. Rumah. Kan halaman utamalah. Orang kata. Jadi yang pertama sekali kita buat apa? Kita nak hias dia, letakkan dia selepas header, kita nak letakkan dia space. Okey, letak space ni, cikgu tekan je space ni, dia akan keluar macam gini. Bahagian space ni maksudnya kita jadi macam divider lah, ada ruang antara header dengan the next content dalam tu. So kita boleh letak juga warna, boleh tukarlah warna dia dan kita boleh delete. Kat sini kita, kalau cikgu kawan-kawan nampak, kita ada anak panah anchor tu atas bawah kiri kanan tu, itu maksudnya dia boleh gerak. Kita boleh gerakkan, kita boleh pindahkan dia. Okey, macam biasa. Sebenarnya siapa yang pernah ada blog, siapa yang pernah buat blog, sebenarnya Google Site ni dia macam blog juga yang memudahkan untuk kita bina lah. Okey, dia dah siap sedia. Dan okey, kita dah letak ni, dah cantikkan dia. Now kita nak letak konten bahagian laman laman utama kita punya Google Site. Macam ni kan. Okey, so yang ni saya letak counter hit dengan jam. Okey, jom kita, macam mana kita nak letak counter hit dengan jam ni? Okey, kita guna embed. Okey, macam mana embed code ni? Kita nak dapatkan embed code. Okey, first kali kita pergi dekat Google. Okey, kita type counter hit. Okey, counter hit number. Okey. So, sekejap. Lupa. Free counter hit. Okay. So, free counter, hit counter ni for blog ataupun website ni, kita pilih yang free lah, jadi tak perlu bayar. Okay. Jadi, kita ambil yang ni dan kita pilih je. Dah tak perlu nak sign in ke, nak register ke, kita ambil yang free ni dan kita pilih. Contoh, kita ambil yang warna pink ni. Okay. Okay, so dia akan keluar macam ni dan kita akan tentukan ikut location kita kat mana. Kita akan ambil location Asia KL lah. Dan kategori site kita apa dia, so kita pilih contoh internet, subkategori contoh website creation, ikut je mana nak pilih. Okey, dan numbers digit kita mungkin kita sasarkan, mungkin ramai sebenarnya yang masuk kita punya ni kan, laman web kita. So kita letaklah 5, paling besar 5 digit nombor. Ini position counter ni semua sama je. Okey, so klik unknown robot, submit. Okey, so bila submit kita akan dapat ni lah. Coding-coding ni semua ni. So bila kita dapat, kita klik and copy. Klik and copy to clipboard.
So kita pergi balik semula kita punya Google Site. Pergi dekat Google Site, ada soalan ke? Saya laju sangat tak? Okay. Setakat ni soalan dia lebih kurang macam ni lah, cuma Cikgu Aina buat counter yang ada cikgu mana Cikgu Abizan tanya macam mana nak buat scrolling text. Scrolling text yang banner boleh berjalan-jalan tu kan, kataan tu. Sama juga kan dia punya cara, kita kena cari coding dia Google macam tadi coding and then buat macam ni lah, embed. Betul. Betul okay. Okay, jadi kita embed kat sini, kita paste je lah. Okay, so kita tekan next. So nanti dia akan keluar, dah ada. So kita insert. Okay, so dia punya space ni besar sangat lah pula. Nombor dia kecil je, so kita kecilkan lah. Kita kecilkan. Kan, kita boleh kecilkan dan kita boleh pindahkan dia. Kita nak letak dia kat tepi ke, kita nak letak dia kat tengah ke, ikut selera masing-masing. Okay, minat masing-masing letak kat mana. Okay, kemudian sama juga dengan jam tadi. Macam mana kita nak masukkan ada widget kan. Ni kita nak panggil dia widget lah. Kalau kita buat blog pun kita panggil dia widget kan. So kita nak tambah yang macam-macam tu. Okay, apa-apa saja kita type je. Clock widget. Macam ni lah. Clock widget for website. Okay, free clock widget for website. Okay, so kita ambil free ni. Alamak, macam tak ada je. Okay, so ada kat sini. Okay, kawan-kawan boleh ambil je lah. Ni kita tukar more town apa semua ni kita setkan. Okay, so ni kita ambil feel free widget ni. Kita pilih jam yang macam tu kan. Okay, kita ambil je plain code ni, kita copy. Okay, dan kita masukkan dalam kita punya embed code ni. Okay, so dia dah keluar maksudnya menjadilah tu. Kalau dia dah keluar gambar tu maksudnya dah berjaya lah tu. Okay, macam biasa kita kecilkan, ikut saiz dia, besar sangat nanti dia ambil space. So kita pindahkan. Kita boleh pindahkan dia, kita nak letak tengah-tengah ni pun boleh. Okay, tengah sikit. Alright, so dah siap. Dalam kita punya laman web ada jam, ada counter hit. Okay, hit counter. Okay, now kita nak letakkan pengenalan macam ni. Pengenalan tentang pertandingan kita. So kawan-kawan boleh letak macam mana? Nak buat macam mana? Okey, letak ambil dekat bahagian sini, bahagian teks. Okey, bahagian teks masukkan. Okey, ni tajuk dia. Kita tukar dulu. Font. Besarkan. So kita type. Pengenalan. Okey. So dia punya penerangan, kita teks lagi sekali. Kita masukkan teks. So kita masukkan penerangan dia lah. Ni sebenarnya penerangan dia ni tadi saya reka je. Okay, sebab nak buat dummy untuk program hari ni kan. Okay, jadi ni pengenalan. Kita dah ada pertandingan, kita ada pengenalan tentang pertandingan kita dan kita mesti ada objektif. So kita masukkan objektif. Sama je macam step tadi. Okay. Maaf, ada typist. Maaf ada typist kat sebelah saya. Anak saya kecil masuk. Okay, so ada objektif.
So kita type dan kita masukkan lagi teks. Kita type lah apa objektif kita. Kat sini ada dia punya macam word juga, dia punya feature untuk font untuk tulisan. So kita masukkan bullet apa objektif kita untuk pertandingan kita ni lah. Ikut kreativiti kawan-kawan untuk pertandingan apa kan. Tapi kalau untuk kita bina laman web kita sendiri tak payahlah objektif ni kan. Ikutlah cikgu macam mana nak buat macam mana untuk website sendiri, Google site sendiri. Okey, kita dah siap kita punya homepage. Maksudnya bila visitors ataupun apa kita panggil lah visitors, buku pelawat. Okey, pelawat kita datang nak tengok website kita, Google site kita. So halaman utama yang dinampak yang ni lah. Okey. Semua ni pengenalan ni. So now step kita yang seterusnya. So kita dah buat tapak dia yang pertama. Kita nak bina pages. Okey. Sekejap. Okey, biasalah kan kita apa masing-masing dekat cuti-cuti ni kan. Dah petang ni. Kita tunggu sekejap Cikgu Nuraina. Okey, cikgu-cikgu kalau ada peserta kalau ada nak tanya boleh type juga dekat chat. Jadi kita boleh kumpulkan pertanyaan ke atau kalau mana yang saya tahu saya terus jawab juga. Okey, sekarang ni sebenarnya kita tengah buat page utama. Okey, page utama yang mana tadi kalau kita perasan Cikgu Nuraina dia dekat atas itu dia ada okey dekat atas ni kejap kita ada tak saya tak boleh nak conteng-conteng. Okay, dekat atas tu, dekat all changes save in drive tu, dia ada beberapa pages kan nak buat. So sekarang ni, ini adalah menu utama dia. Okay, bahagian utama. Okay, Cikgu Nuraina is back. Okey, minta maaf. Alihkan yang kecil tu. Okey, dia jadi typist saya kat sebelah. Okay, so kita sambung tadi yang Cikgu Min cakap kita nak tambah pages kan. So kita tekan bahagian ni pages, so kita tekan tambah kat sini. So kita tambah new page. So apa nama new page kita? Biasa kalau dalam pertandingan kita mesti ada konsep pertandingan ataupun syarat pertandingan dan kita ada borang pendaftaran. Ni salah satu elemen dalam pertandingan yang kita mesti sediakan lah kan. So kita nak masukkan dalam website kita. Jadi yang pertama kita masukkan konsep pertandingan. Okey. Ataupun jenis-jenis pertandingan. Dalam Carnivor's Time kita ada banyak pertandingan kan. So kita boleh tambah lagi page kita. Okey, pertandingan yang disediakan dalam Carnivor's Time. Dan last sekali kita tambah borang pendaftaran. Okey. Borang pendaftaran dan contohlah. Okey, so jadi kita setiap page ni kita boleh edit macam biasa, kita punya perkataan kita nak selaraskanlah, synchronize biar sama dengan bahagian homepage ataupun ikut terpulang masing-masing. Nak kreativiti, nak warna-warni, setiap page warna-warni pun boleh. Okey, website masing-masing kan. Okey, jadi ini kita dah selarikan dia semua warna kuning, kita dah cantikkan dia dan kita akan buat maklumat untuk dalam setiap page ni lah. Okey. Okey. Jadi dekat page ni kalau kita tengok perkataannya ni, tulisan ni semua tulisan huruf besar. Home ni tulisan huruf kecil pula. Macam mana kita nak tukar kan? Okey. Jadi macam ni kita nak tukar. So kita klik 2 kali bahagian sini. So kita boleh tukar. Tada. Setiap page ni kalau cikgu-cikgu nak susun, salah lah. Bukannya konsep pertandingan dulu. Kita nak letak pertandingan dulu, jenis-jenis pertandingan. So boleh je drag dia. Drag je. So kita boleh tukarlah page tu, page yang kedua. Page yang kedua adalah jenis-jenis pertandingan kan. Page yang ketiga konsep pertandingan. Page yang terakhir adalah borang pendaftaran. So kita drag je. Dia mudah dan senang. Okay, so dalam pertandingan ni kita nak masukkan jenis-jenis pertandingan. Jadi bila kita nak masukkan konten dalam tu, dalam page kita tekan insert lah. Bahagian sebelah kanan ni insert. Okay, so kita masukkan. Jadi yang ni saya nak tunjukkan, okay, kita guna image carousel. Macam mana?
pronounce ya. Okay, so kita masukkan, kita guna image carousel ni, dia sebenarnya dia macam slide. Okay, so kita slide gambar-gambar pertandingan ataupun poster pertandingan. Okay, jadi kita masukkan, tekan image carousel tu dan masukkan add image, upload image. Okay, kalau cikgu dah ada poster-poster pertandingan, okay, boleh upload je dalam ni. Okay, macam saya, ni pertandingan-pertandingan Carnival Stamp tahun lepas lah. So dia dah ada. Saya ni sebagai contoh lah. So kita masukkan je. Okay. Okay, dah siap. Semua kita dah pilih, upload. So insert. Okay. So kita tunggu sekejap. Dekat atas ni, kawan-kawan semua jangan risau. Apa yang kawan buat ni tak perlu nak tekan save ke apa, sebab dia adalah web based dan dia automatic save lah secara berasaskan web di atas ni lah. Sama je macam Canva ke apa ke, kita tak perlu nak tekan save ke apa, takut hilang tak perlu. Okay, so dia memang auto save dalam kita punya web based ni. Okay, sekarang kita dah ada carousel ni. So kalau kawan-kawan nampak ada button-button ni adalah button dia akan slide-slide. So saya akan tunjuk macam mana. Kita preview ni, tekan button preview. So kita akan preview macam mana rupa image carousel ni. Kita slide-slide macam ni lah. Okay, so ni lah pandangan bila kita dah publish website kita. Okay, ini tekan slide. Okay, jadi kita punya visitors untuk website kita akan nampaklah jenis-jenis pertandingan ataupun gambar-gambar yang kita nak paparkan dalam ni. Okay. So ini dalam desktop, ini rupa dalam tablet. Bahagian preview ni untuk kita tunjukkanlah macam mana paparan website kita, Google site kita dalam tablet, dalam desktop ataupun juga dalam handphone. Macam ni dalam handphone lah. Okay, so ni preview, bahagian preview. Preview tu kat mana? Preview ni kat atas ni, tekan ni. Ni preview. Okay, so apa lagi yang kita nak masuk dalam jenis pertandingan? So kita boleh masukkan juga dekat teks tepi ni. Takkan kosong tepi ni kan? So kita boleh masukkan teks. Okay, kita masukkan teks. Kita gerakkan dia. Kan saya kata kita boleh gerak-gerakkan dia kan. Sekejap ya. Kita kecilkan dia. Boleh gerakkan kat sebelah sini. Okay, kita drag je. Ni tak nak pula dia. Okay. Carnival Stamp. Apa dia? Carnival Stamp SMK Tungku Putra tahun 2023 contohnya lah. Okay, sebagai tajuk besar. Okay, format yang sama, saiz 24. Okay, so kita nak gerakkan dia, tak kat sini. Okay, so dah letak sini, kita tambah lagi teks. Okay, Carnival Stamp menyediakan, sekejap, saya copy je, lambat pula. Okay, nanti tak sempat nak ni, nak ajar yang step yang lain. Okay, so pertandingan, apa yang ada dalam pertandingan disediakan dalam Carnival Stamp. Okay, so kita guna je. Tapi kita masuk dalam ni. Okay. Okay, dah siap. Okay, ni page untuk bahagian pertandingan kita. Okay,
untuk konsep pertandingan pula. Okey, jadi cikgu boleh masukkan apa yang kita boleh sediakan syarat pertandingan. Sama ada kita boleh masukkan gambar, kita boleh juga masukkan dokumen. Maksudnya kalau cikgu ada konsep pertandingan tu, syarat-syarat pertandingan tu dalam bentuk dokumen, okey, cikgu boleh masukkan tentang, tekan je dokumen ni, doc ni. Okey, so dia akan keluarkan apa kandungan dokumen yang cikgu dah masukkan dalam daripada Google Drive kita. Okey, so daripada Google Drive kita ni dia akan keluar paparan kat sini lah kalau ada syarat-syarat konsep pertandingan daripada bentuk Google Doc. Okey, kalau tak ada pun boleh juga. Okey, dalam bentuk slide pun boleh juga, tekan dalam ni, tekan slide ni, so dia akan Google Slide lah. Kalau cikgu-cikgu sediakan syarat pertandingan tu dalam bentuk slide pun boleh masuk. So banyak kegunaan dalam features untuk Google Slide ni, untuk insert ni. Okey, selain daripada tu, okey, saya nak tunjukkan yang ni. Macam mana yang kita nak buat. Kalau konsep pertandingan tu, kita nak buat macam ni lah. Okey, contoh. Ini adalah bentuk program, salah satu program bengkel Minecraft. Okey, so kita masukkan dia punya maklumat pertandingan tu. Okey, kita gunakan yang ni. Kita ambil content block ni. Okey, ini kita boleh masukkan image. Select image ni daripada kita punya drive sebenarnya. Ataupun from drive kat sini pun ada, ataupun kita nak masukkan YouTube dalam ni, kalender ataupun location kita pun semua boleh gunakan content block ni. Okey, kawan-kawan boleh nampak bentuk-bentuk content block ni, ada gambar dan teks, ada 2 gambar dan teks penerangan dia. Okey, ada gambar saja, so ada macam-macam ni lah. Kawan-kawan boleh cuba try and error, jangan takut. Kalau tersalah tekan boleh delete, tak apa. Okey, insyaAllah tak meletup. Okey, jadi kita boleh tekan upload kat sini. Saya nak masukkan maklumat pertandingan tentang apa yang ada dalam Carnival Stamp lah. Okey, contoh maklumat pertandingan, maklumat program bengkel Microbit. Contohlah, kita ada program bengkel Microbit dalam Carnival Stamp kita, semasa Carnival Stamp. So ini bila kita masukkan, kita punya gambar dia akan crop. Jadi macam ni kita tak nak gambar kita tu di crop, kita tekan yang bahagian sini, uncrop. Ini adalah untuk button yang kita nak guna kat sini. Kita nak insert link. Maksudnya insert link ni, kalau visitors tekan gambar ni, dia hyperlink ke pertandingan tu, ataupun hyperlink ke website lain, ataupun hyperlink ke YouTube kita pun boleh. Okey, maksudnya link ni untuk gunakan hyperlink ke tempat lain. Okey, so gambar ni kita tak nak di crop, so kita boleh tekan uncrop. So dia akan jadi penuh lah, full ikut saiz gambar kita. Okey, so kemudian kita letakkan maklumat kita punya program bengkel Microbit contoh. So bengkel ni terdapat juga bengkel Minecraft. Okey, contohnya. Jadi kita masukkan maklumat-maklumat pertandingan tu, konsep pertandingan, dekat mana, tarikh bila yang akan dijalankan program tu, kita masukkan dalam ni. Kita punya page konsep pertandingan. Ni ikut kreativiti kawan-kawan semua tak semestinya ikut saya. Saya bagi contoh. Okey, dalam konsep pertandingan ni juga, page ni juga, kita boleh linkkan dia juga dengan borang pendaftaran. Macam mana kita nak linkkan dia? Kita boleh linkkan dia menggunakan button. Okey, bila visitors dia dah pergi kat sini, kita menyenangkan sebenarnya. Kita jadikan dia sebagai page kita ataupun website kita friendly user. Kalau dia dah pergi dekat konsep pertandingan, dia boleh juga terus pergi ke borang pendaftaran. Apa guna button ni? Button ni kita nak linkkan dia dengan borang pendaftaran. Contohnya lah, button borang pendaftaran. So dia dah baca, murid-murid kita dah baca maklumat tentang pertandingan, so dia boleh terus klik borang pendaftaran. Tak menyusahkan dia, jadi dia friendly user. Jadi link ni kita boleh masukkan hyperlink kita dengan Google Form kita ataupun dengan page kita yang lain.
page kita, page borang pendaftaran. So dia jadi macam ni lah. Okey, dia jadi macam ni, kita besarkan dia dan kita bawa dia ke sini. Tada, okey. So dah jadi borang pendaftaran kita. Setakat ni, okey tak? Cikgu boleh ikut tak? Mimi jawab soalan kan? Okey. Okey. Saya masih boleh jawab. Okey, terima kasih Mimi. Cuma nak bagi tahu nak tambah sikit, semua borang tu make sure dah, ataupun dokumen yang dekat drive tu make sure dah set untuk anyone can view macam tu. Ya, betul. Untuk borang kalau kita link kepada Google Form, okey, contoh saya akan tunjukkan macam mana kita buat ni form. Maksudnya kita ada aplikasi Google Form juga, kita boleh masukkan. Okey, kita nak letakkan pada page borang pendaftaran. Okey, so kita masuk ni page borang pendaftaran. Kita nak Google Form. Okey, kita masukkan Google Form. Kalau kawan-kawan belum siap, boleh je buat. Okey, Google Form ni saya dah buat dululah. Okey, contoh bila dah buat dulu, buat yang terkini, dia akan yang terkini yang letak atas sekali lah, borang tu yang terkini. Kita baru buat kan. So yang today ni lah. Ni borang pendaftaran, so kita insert. Okey. Make sure macam biasa Google Form, kawan-kawan mesti dah set kan, share borang pendaftaran tu untuk semua. Maksudnya kita dah setting dalam borang pendaftaran kita, bukan pengguna MOE sahaja boleh guna. Okey, boleh daftar. Maksudnya pelajar-pelajar kita ada juga yang tak ingat MOE, dia guna personal account Google, maksudnya dia boleh daftar guna borang ni. Kalau kita tak setkan, nanti visitors kita dia nak guna nak cari borang pendaftaran tak nampak. Borang tu tak nampak sebab kita tak setkan view tu kepada anyone can ni lah. Okey. Cikgu Aina, ya. ada orang dah tanya ni, cantik-cantik poster kartun tu buat kat mana ya? Biar Cikgu Aina yang jawab. Okey, poster-poster kartun tu saya buat dekat Canva. Semuanya Canva. Okey, Canva tu dia magic sebenarnya. Okey, semuanya saya buat Canva dan kita kalau macam saya orangnya kalau buat pertandingan ke buat program ke, kita mesti ada set tema. Jadi masa Carnival STEM tahun lepas, untuk sekolah saya dah temakan dia sebagai komik, superhero. Okey, jadi saya setkanlah semua poster setiap pertandingan tu adalah bertemakan superhero dan komik. Sebab kita nak tarik anak murid kan, kawan dengan budak-budak, kita mestilah tarik perhatian diorang. Kita buatlah kartun-kartun kan. Tapi tahun ni saya tak fikir lagi apa tema untuk Carnival STEM tahun ni. Okey, jadi kita dah siapkan borang pendaftaran ni. Okey, selain daripada tu, borang pendaftaran ni saya nak tunjuk juga button tu kawan-kawan boleh linkkan kepada Google Form. Maksudnya dia tak pergi dekat page borang pendaftaran, dia terus pergi dekat Google Form. Okey, macam mana? Saya buka Google Form. Okey, ni Google Form dummy yang saya buat. Okey, ikutlah keperluan kawan-kawan apa yang diperlukan dalam Google Form kita untuk borang pendaftaran. So, dekat send ni kita ambil link dia. Kawasan sini. Jangan lupa kawan-kawan, kita dah setkan untuk anyone. Okey. Maksudnya semua boleh daftar guna Google Form ni. Mana-mana email, guna email mana-mana pun boleh daftar. Dekat bahagian setting ni lah. Okey, kat bahagian setting, responses ni. Okey, macam biasa. Kat sini. Restrict to users ni kita off kan. Jangan on. Okey, kita off kan. Maksudnya semua boleh guna. Tak semestinya orang MOE saja. Okey. Jadi kita dah copy link tadi. Kita masukkan dalam button. Macam mana kita nak masukkan button kita tadi? Dekat konsep pertandingan tadi kita ada button kan. Okey. Sama juga yang macam kalau kita nak buat untuk linkkan dengan dokumen lain. Okey, tekan button, dia pergi ke dokumen lain pun boleh.
linkkan kepada Google Sheet pun boleh. Sama je step dia. Kita ambil link sharing tu, sharing untuk link tu kita masukkan dalam ni. Okay, so kita paste kat bahagian link ni. Kita update. Okay, so bila visitors pergi, okay, kita preview, kita tengok jadi ke tak, tekan preview. Okay, so dia pergi, kita tengok dalam bentuk ni. Okay, kita tekan link, dia akan terus pergi ke Google Form. Okay, sudah jadilah maknanya. Okay, so kita stop preview. Okay, jadi kawan-kawan boleh tambah lagi maklumat pertandingan ni. Okay, maklumat pertandingan ni semua boleh masukkan lagi dalam ni, sama juga bahagian insert. Setiap kali kita nak masukkan konten dalam page kita, kita tekan insert lah. Maksudnya kita nak isi perkongsian konten dalam page kita tu, kita tekan insert. So kita masukkan lagi gambar, sebab kita nak masukkan maklumat pertandingan lain kan. Okay, macam biasa, tekan upload. Masukkanlah gambar-gambar pertandingan, poster-poster yang kita dah siapkan tu. Okey. Contoh tentang persembahan stamp. Ni contohlah. So kita tak nak dia crop, kita tekan uncrop. Kalau kita nak kecilkan image kita tu, kita tekan crop lah. Nanti kita crop lah berapa banyak saiz yang kita nak. Ikut sliding ni, dia guna sliding macam ni lah. Okey, tapi kalau kita tak nak, tak payahlah. Okey, ikut saiz yang sebenar yang kita dah buat. Dan kita masukkan maklumat pertandingan kita, persembahan stamp, contoh, kan. Okey, kita masuk bahagian sini. Okey, sekarang site kita dah siap. Okay, anggaplah dah siap kan. Okay, ada soalan tak semua? Mimi boleh jawab kan? Memori Setakat ni okey. Konten ada hide ke? Saya rasa tak ada hide. Tak ada. Untuk apa? Untuk site tak ada. Dia yang ada kalau kita letak kat dalam Google Drive tu, dia akan pakai Google Drive punya storage. So ini dia hanya hyperlink. Dia hanya apa, perantara orang ketiga je. Orang ketiga tempat je lah. Dia sebagai platform dan dia sebagai website mudah untuk kita. Jadi sebenarnya tak ada hard pun sebenarnya. Okay, boleh je kawan-kawan boleh letak. Jadi Google Site kawan-kawan boleh, sekarang kawan-kawan semua dah boleh bina Google Site masing-masing. Sudah adalah Google Site sendiri kan. Okay, ikutlah kepentingan ataupun keperluan kawan-kawan nak bina Google Site tu untuk apa. Dan macam mana? Bahagian atas ni yang saya nak terangkan, saya lupa, share with others ni maksudnya ini adalah orang-orang pembina website ni juga. Maksudnya bukan kita je, maksudnya kawan-kawan lain pun partner ataupun member of this website. Maksudnya dia boleh bina. Kat sinilah juga, okay, saya ajar kawan-kawan yang mana publish site ni bukan kita kena setkan untuk public. Kalau untuk kegunaan orang awam, untuk kegunaan pelajar-pelajar kita. So kita setkan kat sini public lah. Okay. Jadi dia sebagai viewer. Okay. Draft ni pula restrict untuk kita, kalau boleh kita jangan ubahlah, kita untuk pada member-member kita sebagai partner untuk pembina website ni. So kita kena add email kawan-kawan kita dalam ni. Jadi dia sebagai member ataupun partner pembina website sekolah kita ataupun pertandingan. Okay, jadi tak adalah mengharapkan kita je kan, penat juga kita nak update sentiasa kan. So kita perlukan kawan-kawan, co-partner kita pembina website ni. Kat sinilah bahagian sini kita setting, and then kita dah siap setting ni semua dan kita nak website ni publish untuk orang awam, kita dah set public. Okay, so kat sini done. Okay, bila dah siap bahagian sini done,
kita boleh juga nak share kita punya template Google Site ni. Kawan kata, cantik lah Google Site awak kan. Cantik lah, kita nak. Dia nak kita punya Google Site, dia nak. So kita boleh make a copy, kita boleh bagikan kawan kita tu lah. Dan sebenarnya sama je function apa-apa dalam ni, dalam Google Site ni, macam mana function dalam Google Doc ataupun ada Canva ke, ataupun Google Slide, sama. Okay. Tak maaf suara dah serak. Okay. Dan bila kita dah siap Google Site kita ni, kita dah siap, so kita boleh publish lah. Dah get ready, okay, time to publish. So macam mana kita nak publish? Ini kita boleh edit apa nama website address kita. Ni dia dah bagi contoh bawah ni, https ni sitegoogle.com, MOE ni maksudnya kita menggunakan MOE kita. Okay, dan kat sini kita boleh edit. Kita nak pendekkan dia Carnival Stamp sahaja ke, ataupun Carnival Stamp SMKTP, kita boleh edit lah apa yang kita nak namakan Google Site kita. Kalau Google Site laman web sendiri, ikutlah cikgu apa. Macam saya cikgu Aina kan, trademark brand name saya cikgu CIKGOO. Itu saja je lah, ikut trademark kan, trend masa kini. Dan who can view my site, ni kita manage, kita dah manage tadi, kita dah setting. Anyone, maksudnya public lah, semua boleh. Okay, kita dah setting. Jadi kat sini, jangan tekan ni pula, request public search engine to not display my site. Ni maksudnya kalau orang lain nak search dekat kita punya engine search, tak jumpa. Jadi kalau kita kata, kalau laman web kita tu kita nak berhasil kan untuk kita je, kita tekanlah klik ni. Tapi kalau kita memang kita buat Google Site ni untuk umum, untuk pelajar, untuk sekolah, untuk ibu bapa, kita janganlah tekan klik ni. Okay, dah siap bahagian sini, so kita boleh publish. Okay, okay dah publish. So maksudnya macam mana kita nak dapat link dia ni? Okay, kat mana link dia ni? Kejap kat mana kita nak dapat kita punya tadi? Link tadi. Okay, kita view publish site. Okay, so kita dapat link dekat sinilah atas ni. Copy. Itulah kita punya site kita. Kita kena ingatlah apa yang kita dah setting kan. Sekejap tak nampak pula. Apa yang kita dah setting kan, kita punya link Google Site kita tadi tu, kita dah set Carnival Stamp SMKTP kan. Itulah hujung dia tu yang kita kena ingat. Dan kita boleh share lah pada kawan-kawan, pada pelajar-pelajar dekat sekolah dalam Telegram ataupun website. Okey, kita dah sampai 4.18. Okey, ada soalan tak cikgu sebelum kita pergi ke slide pengakhirannya? Rasa mudah tak? Assalamualaikum Cikgu Aina. Salam. Saya nak tanya, kalau kita dah publish, lepas tu kita nak edit kan? Adakah kita kena publish mula? Ya, betul. Kita kena publish mula. Kita dah edit, kita publish mula lah. Kita tekan publish lagi sekali. Dia sama je kalau dulu kita blog kan, macam tu juga setiap kali kita update, kita publish lagi sekali. Saya takut kalau kita tak publish tu, apa yang kita update tu dia tak paparkan lah, dia ambil yang version yang lama. Oh, maknanya kita kena share link lain lah ya? Tak ada, share tu sama, cuma kita publish again and again je. Kita maksudnya kita update. Kan macam kita dah publish, kita dah bagi link kan? Kita dah share link, lepas tu kita ada satu tertinggal, kita edit. Lepas tu kita publish,
Yang kita bila kita publish tu link yang kita sebelum ni version lama tu dia adakah yang kita dah edit tu ada juga? Sama je. Maksudnya kita tak tukarkan link kita tu kan. Jadi dia apa yang kita update dalam kita punya Google Site, sebenarnya dia tetap update. Kita tak perlu tukar link lagi dah. Oh, okey. Menarik. Okey, baik. Okey, saya Nah, faham, ingatkan kalau kita edit lepas tu kita kena share pula link baru. Okey. Terima kasih. Sama. Okey. Kita dah sampai penghujung, ada lagi 10 minit. Okey, kalau ada lagi soalan pun boleh. Nak buat sub pages. Boleh? Okey, saya pun lupa nak tunjuk sub pages tadi kan. Okey, saya tunjukkan sub pages. Macam mana kita nak buat sub pages? Kita pergi dekat pages ni tadi. Okey, contoh dekat pertandingan ni kita nak buat sub pages untuk setiap pertandingan. Contohlah. Okey, so kita buat tekan ni. Salah. Tekan bahagian ni, tepi ni. Okey, kita add sub page. Okey, add sub page. So apa nama dia? Sub page ni kita nak buat bengkel microbit. Okey. So dia akan letak bawah pertandingan. Okey, bawah pertandingan ni ada jenis-jenis pertandingan tu kita nak masukkan, kita buatlah sub pages kat tepi sini. Okey, kalau mana-mana kawan-kawan nak letak sub pages je, ingat je tekan 3 titik bertindih ni kat tepi ni, dia ada add sub page. Maksudnya sub muka surat lagi, anak-anak pages tu kan. Tekan je. So adalah sub page dia. Okey. So kita namakanlah apa-apa pun. Okey. Ada lagi soalan? Link kehadiran nanti host akan bagi share link kehadiran. Sekejap lagi lah kot. Okey. Ada lagi soalan? Sebenarnya mudah je Google Site ni. Ya. Cikgu Ana, saya nak tanya, kalau dalam Google Site kita tu ada sebahagiannya maklumat memang sulit dari segi untuk hanya rujukan pelajar sendiri, murid-murid sekolah sendiri, dan untuk sekolah yang lain tidak. Bagaimana kita nak hanya untuk murid-murid kita sendiri saja, sedangkan dalam tu ada juga maklumat untuk ibu bapa. Dia nak umum. Tapi yang tertentunya maklumat hanya khas untuk murid-murid sahaja di sekolah. Jadi bagaimana ya? Oh, kita nak setkan maklumat tertentu sahaja ya? Untuk murid sekolah sahaja. Saya bagi contoh ya. Saya bagi contoh misalnya psikometrik. Ya, maklumat psikometrik untuk murid-murid dia sebagai nak rujuk di bahagian Google Site ini senang kan? Tapi maklumat itu sulit. Jadi untuk sekolah yang lain ataupun rujukan umum. Jadi bagaimana nak setkan supaya maklumat psikometrik itu murid-murid sekolah sendiri saja boleh nampak ataupun tahu, sedangkan ibu bapa pun boleh tahu. Susah kan? Sebab kalau set untuk murid-murid saja kita boleh pakai MOE. Tapi ibu bapa tak ada MOE. Jadi dalam satu Google Site itu bagaimana nak supaya senang kan, ibu bapa boleh tengok, murid-murid sekolah sendiri boleh tengok, sedangkan sekolah yang lain tak boleh. Okey. Saya rasa macam agak susah lah sebab kita nak asingkan kan Google Site ni, kecuali kalau memang untuk kita dah setkan untuk murid-murid je lah, kalau bahagian yang sini kan. Untuk MOE sahaja, Ministry of Education, untuk pelajar je lah, maksudnya pelajar je yang ada MOE. Tapi kita nak setkan certain maklumat tu, setakat ni saya tak pastilah lagi cikgu. Saya pun tak katam lagi bahagian-bahagian yang macam itu kan. Mungkin boleh mencelah sikit. Boleh. Okey, mungkin maklumat tu cikgu kena setkan kepada private lah, ataupun macam yang biasa kita dapat tu, kita kena dapatkan email khas. Maksudnya kita kena share, macam kita buat contohnya Google Drive kan, kita nak share ke siapa kan, kita masukkan semua email dekat situ. Cuma masalahnya kita nak dapatkan email parent dengan murid tu lah yang susah.
Tapi antara cara dia macam itulah, kita ambil email diorang, email parent, kita masukkan dalam share tu untuk that particular document je. Jadi orang lain klik tak boleh. Macam orang lain klik kena minta permission kan. Tapi bila parent tu klik, dia terus boleh buka sebab memang dia punya email. Mungkin tu je lah kot cara, cuma dia agak susah juga. Kita tak ada pakai email parent dengan email pelajar yang boleh buka. Betul. Dia agak rumit lah kalau itu je cara dia, tapi memang agak rumit lah kalau kita nak buat satu-satu kan. Sebab kita akan setkan email berdasarkan email yang parents bagi. Betul tak? Okey, masih. Sama. Ada lagi soalan? Okey. Cikgu Aina boleh tanya? Ya, boleh. Kita yang nak tanya kan. Dah lupa sebenarnya. Macam mana kalau kita nak macam kolaboratif dengan pelajar, kita nak pelajar upload gambar ke dekat situ. Mungkin kita ada satu widget yang boleh upload, betul tak? Ada tak maksudnya upload daripada viewer, maksudnya macam tu. Maksudnya widget lah kan? Widget ada ke Tak pasti. Macam kalau untuk chatting, kita chat sesama ada. Tapi kalau untuk upload gambar, kecuali dia sebagai partner of website ni, bolehlah. Tapi kalau dia saja-saja, dia adalah macam sekiranya macam orang awam lah kan. Dia bukan partner pembina website ni, Google Site ni. Tak pastilah pula Mimi. Mungkin kita boleh letak hyperlink ke Padlet ke kan, biar dia upload ke Padlet macam tu. Mungkin Kan kata hyperlink kan. Kalau untuk macam hyperlink ke Padlet, sebenarnya cikgu-cikgu kalau nak hyperlink ke Padlet ataupun hyperlink ke Canva ataupun hyperlink ke mana-mana saja, memang boleh guna dalam Google Site ni. Okey. Tapi kalau widget tu saya tak pasti dalam bentuk widget. Dan dekat sini, kalau cikgu tengok dekat bahagian insert ni ada social link. Kat sini pun cikgu boleh masukkan social media link, Facebook, Instagram, TikTok pun boleh masuk dalam ni. So maksudnya kita adalah link untuk dengan social media. Sama juga macam kita nak hyperlinkkan dengan macam tadi Cikgu Mimi kata Padlet kan, untuk kerja murid. Kita nak buat website Google Site ni sebagai murid untuk tapak menghantar kerja-kerja dia ataupun flip classroom. Bolehlah kita gunakan hyperlink. Sebenarnya Google Site ni memang kebanyakannya sebenarnya boleh hyperlink je semuanya. Dia menyenangkan kita lah. Sangat senang. Okay. Jadi boleh ikut kreativiti kawan-kawan semua. Dan nak share juga, dia ada dua jenis nak letak dekat site ni, sama ada hyperlink atau embed tadi kan. Kalau hyperlink kita kena klik dan dia akan pergi ke link yang dibagi. Tapi kalau embed dia boleh play terus kat situ. Macam YouTube kan, kita nak bagi terus nampak, kita tak nak suruh dia hala ke mana-mana, dia terus boleh play dekat site tu. Jadi itu pun ada cara dia kan. Macam kalau nak embed, kita tak boleh ambil link tu terus paste kat situ, kita kena ambil coding dia tu, kena ambil coding embed dia. Contohlah kan, saya tak tunjuk bahagian embed dengan YouTube kan. Cuba try satu. Mesti menarik ni. Mesti kita nak share video carnival kan, selalu kita ada buat macam montage ke kan, montage carnival. Seronok juga terus play kat situ. Okey, kalau kita upload je daripada YouTube video kita pun boleh. Okey, ataupun kita cari kita punya montage pun boleh, tapi yang ni bahagian sini kita add dekat ni lah YouTube ni. Tapi kalau embedded ni, saya cuba cari montage anugerah. Tiba anugerah curriculum kan. Padahal Carnival STEM, sebab tak ada contoh, kita cubalah. Search. Okey, contoh kita nak masukkan montage kita ni. Kita select, kita masuklah dalam ni. Okey, kita gunakan YouTube kat sini. Pun dah tak payah embedded dah, kita klik YouTube je kat sini dah. Okey,
So kita boleh, jadi dia akan play kat sini dan kawan-kawan macam biasa boleh place dia kat tengah-tengah ke, nak kat tepi ke, dekat bawah ke, ikutlah pandangan mata yang cantik pada rakan-rakan. So dia akan terus play kat sini. Jadi visitors, pelawat kita punya Google Site, dia akan nampak teruslah ada YouTube, dia boleh tengok. Okey, mungkin ataupun ada tata cara membuat sesuatu ke, tutorial DIY membuat sesuatu, apa bolehlah kita masukkan dalam bentuk YouTube. Mungkin itu maklumat kita dalam medium video, contoh. So sebenarnya apa-apa saja kawan-kawan nak masukkan dalam ni, ada kat bahagian insert. Okey, so ada kalender, boleh masukkan juga kalender. Kalender ni daripada kita punya Google Calendar lah. Kalau kita ada set kat situ, so kita masukkan kat sini. So contoh holidays in Malaysia, kita nak masukkanlah kalender kat sini. Jadi kat sini dia dah paparkan, ada cuti, ada bila cuti kan. Holidays in Malaysia. Okay, kita susunlah. Ni contohnya. Kawan-kawan kalau nak cuba, sebenarnya kita boleh je explore semua ni untuk kawan-kawan cuba dan kita akan belajar daripada try and error ni. Macam mana nak tukar color background text box. Kat bahagian sini, bahagian text box ni contoh. Mana text box tadi? Kita dapat setengah dah ni. Okey. Bahagian tepi sini boleh tukar color. Ni maksudnya section. Bahagian section lah. Dia bukan text box tau, section. So kita tukar color kat sini. So boleh. Jadi macam tu je lah. Okey. Dia tak adalah untuk text box yang sini je nak kita tukar. Tak boleh. Okey. Dia tak ada. Okey. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Kita dah 4.5 dah point. Okey. Apa pun, terima kasih dan saya sharekan link ni untuk dapat maklum balas daripada semua peserta CDL hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf kalau ada persoalan ataupun pertanyaan kawan-kawan yang tak dapat saya jawab sebab hari ini kita belajar asas je dan saya pun banyak lagi sebenarnya saya tak explore dalam Google Site ni. So kita boleh sama-sama explore untuk kita tambah baik lagi laman web kita. Okay, so saya sharekan link untuk maklum balas kawan-kawan. Apa perasaan kawan-kawan selepas mengikuti siri hari ini? Okey. Boleh jawab dalam link yang saya dah share dekat bahagian chat ya. Orang boleh tulislah apa perasaan, apa perancangan selepas ni, nak buat Google Site apa, bolehlah tulis, boleh share. Okay. Moga apa yang saya kongsikan hari ini bermanfaat untuk rakan semua, untuk tempat kerja, untuk anak murid, untuk semualah yang berada di keliling. Okay. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih semua yang hadir hari ini, yang sudi meluangkan masa pada hari ini. Sebab kita cuti kan, hari Ahad ni Taikusem kan. Semuanya mungkin dah ada dalam perancangan untuk berjalan-jalan, bercuti-cuti. Target nak buat Google Site. Lepas ni bolehlah sharing-sharing Google Site. Yang dah belajar boleh share juga dekat Facebook saya. Facebook saya Nur Aina Mazlan. Bolehlah tunjuk apa yang Google Site kawan-kawan pun boleh juga share link. Mungkin kita boleh tengok Google Site sesama kita kan. Okay.
Okay, saya serahkan semula program hari ini kepada moderator kita, Cikgu Mimi. Okey, terima kasih Cikgu Aina yang cantik jelita. Dia wajib tau cakap macam tu. Okey, atas perkongsian atas perkongsian Google Site ni. Okey, kalau kita dulu-dulu kita ada apa Blogspot kan, sekarang pun ada kan. Tapi bila jadi cikgu ni macam Google ni dah macam kita punya apa orang kanan, mesti ada je kan kita punya Google ni kan. Jadi saya rasa memang salah satu fungsi Google Site ni adalah untuk kita menyimpan segala dokumentasi maya kita, selain daripada macam Cikgu Aina share ni, kita buat Google kita panggil apa site untuk Carnival. Terus nampak canggih. Tu tadi kan ada cikgu tu cakap kan, terus nampak canggih kan. Jadi seronoklah kita nampaklah ada apa penggunaan ICT dekat situ. Dan saya juga ada share juga site Google Site saya kat situ. Jadi cikgu-cikgu, saya yakin ada cikgu-cikgu lain yang ada site juga. Jadi cikgu pun bolehlah share sesama dekat kawan-kawan kita, so kita boleh tengok apa macam mana rupa site dia lebih kurang, mana yang menepati cita rasa, jadi kita boleh ambil inspirasi lah. Jadi ada banyak yang kita belajar tadi. Daripada home, kita boleh buat pages, kita boleh buat sub pages, kita boleh letak YouTube, boleh hyperlink. Dalam masa sejam ni sebenarnya banyak kita boleh buat. Tetapi untuk dapatkan site macam Cikgu Aina buat tu, makan masa ya, macam sebulan, 2 bulan. Kan maksudnya mula-mula dibuat home dulu, publish. Okey lah, dan kita rasa nak tambah lah ni, tambah, lepas tu publish. Sebab dia macam blogspot, satu link, tekanlah apa yang termasuk kat situ, apa yang kita update dia akan keluar. Jadi simpan-simpanlah link simpan-simpanlah Google Site Cikgu Aina tu, mana tahu dia dah upload apa-apa lagi mengenai IBSE, mengenai SDG. Dia pun banyak menang-menang tu, bolehlah skodeng-skodeng sikit kan dia punya anugerah, dia punya gambar-gambar untuk mendapatkan inspirasi, inovasi dia kat situ. Jadi terima kasih banyak Cikgu Aina atas perkongsian pada hari ini, dan saya yakin ada juga antara kawan-kawan kita yang dalam kereta pun sambil-sambil dengar. Dan jangan risau, siapa yang hadir dan isi borang dan terus hantar apa kita panggil pendaftaran, nanti dekat email masing-masing akan dapatlah notification hari Ahad ni lah selalunya. Apa dia punya recording dah upload ke kita punya channel dekat CDL kita ada channel YouTube. Tulis je Connecting Dots Learning tu yang kat tepi tu kan. Connecting Dots Learning dan terus channel subscribe kan. Terus dapat banyaklah perkongsian. Kita sekarang dah ke CD 76. Maksud sebelum-sebelum ni banyak perkongsian-perkongsian, antaranya Canva, macam mana Canva tu kita boleh berkolaboratif dengan pelajar. Okey, Zipgrade minggu lepas kan. Apa lagi? PEDAC, dah macam-macam lah. Cik sebut sendiri punya juga dulu. Okey, jadi saya rasa sampai setakat itu saja. Link pun telah diedarkan pula. Telah di-paste dekat ruangan chat. Ada siapa lagi tak dapat ke? Jadi saya copy lagi, saya paste lagi, macam tu. Jadi cikgu bolehlah jalan-jalan dekat Google Site. Cikgu sebenarnya bila type Google Site tu ada macam-macam Google Site keluar. Jadi memang Google Site yang ada lah yang dipublikkan. Jadi cikgu bolehlah jalan-jalan, tengok-tengok kat situ. Dan apa kata, mulakan satu Google Site untuk diri sendiri dulu. Saya nak share kalau cikgu-cikgu ada apa berminat untuk buat apply GC, Google Site tu memang sangat penting. Dia macam kita punya business card kan, kita bagi je dekat orang nak pantau tu, dia boleh tengok semua je. Jadi dia tinggal tekan, tengok nampak semua. Jadi saya rasa wajib ada satu lah kan. Kita tunjuk sikit lah kita ni ada apa ICT punya kepakaran dekat situ. Jadi jangan lupa kita minggu depan ada lagi siri yang ke-77. Okay, dah keluar belum je ni poster? Okay, minggu depan iaitu video Canva mudah. Cakap Canva terus keluar Canva kan. Video Canva mudah menarik tertarik the bomb. Oh tak ada, saya tambah sendiri. Daripada Cikgu Ika Liana kita yang cantik molek tu. Dan kita nampak Cikgu Sari tengah berjogging nampaknya tu. Okay, sorry. Okay, jadi minggu depan kita bersama. Nampak sebelum saya berjalan kan. Saya tak boleh nak bercakap juga. Okay, jadi
Jadi minggu depan dalam siri ke-77 kita tengok siapa pula moderator minggu depan, iaitu bersama Cikgu Ika Liana binti Khalid yang sekarang sedang bercuti untuk HLP. Masih lagi berminat berkongsi dengan kita semua. Okey. Jadi pada waktu yang sama, hari yang sama, Jumaat pukul 3 hingga 4:30 petang. Jadi datang awal sikit untuk mendengar snippet daripada Datuk Dr. Mahender. Okey, jadi sampai sini sahaja perkongsian kita pada hari ini. Jadi marilah kita buka kamera macam biasa, kita ambil gambar-gambar, ambil gambar, selfie-selfie. Okey. Untuk beberapa orang yang ada ni, okey, barulah kita boleh masuk dalam report kan apa ESPLG selain daripada sijil e-sijil yang cikgu dapat tu. Mari kita selfie-selfie dan kita boleh nampaklah kadang-kadang muka yang sama kan, ada kawan-kawan baru yang masuk. Okey, kalau kat sini dah tinggal 100 lebih. Tadi saya nampak dekat nak 300 juga rasanya. Okey. Jadi kita snap dulu. Saya nampak ada tinggal dua pages yang lain dia dah keluar dulu. Dia malu. Okey, 1, 2, 3. Smile. Okey. 1. Dan kalau cikgu nak gambar ni nanti bolehlah pergi dekat saya punya Facebook kan. Saya pun tak tahu macam nak share kat cikgu semua. Kan. Jadi bolehlah tengok dekat Facebook kita. Kita lah tulislah CDL akan keluarlah kat Facebook tu. Alright. Okey, 1. One more. Okey, 1, 2, 3. Smile. Okey. Terima kasih. Oh, saya nampak Cikgu Syarul. Hai, bos, Tok Ketua. Tak tahu dia ada tak. Okey. Terima kasih semua atas kesudian dan melapangkan diri pada petang ini. Jadi kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah bersama dengan Cikgu Ika Liana Canva video. Video Canva. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.